Silakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih Puan Lina. Saya mohon maaf lah kalau kurang jelas sebab internet saya dalam beberapa hari ni kurang baik, tapi harapnya membantulah. Okey. Kejap ya. Ini kira dah rekod ya Puan Lina? Sudah. Okey, baik. Okey. Jadi saya mulakan kelas kita pada malam ini dengan doa. Umul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini dapat kita teruskan lagi pengajian kita bersama dengan Hariah Qiraat Center. Masuk sudah sesi yang ke-22. Sesi ke-22. Kalau tak silap saya tadilah, Paulina ada maklum. Baik, jadi pada malam ni saya nak bincang tentang ucapan selawat dan juga salam. Saya hold dulu surah kita. Kenapa saya nak bincang? Sebab ada beberapa penerangan yang kita boleh dapat. Perasan tak kalau kita baca selawat salam ni, tuan-tuan, kita kadang-kadang terlepas, orang kata terlepas pandanglah, mungkin adakah betul ucapan selawat salam kita, ya? Saya bincang ni, saya ambil dua-dua, kita katakan dua-dua ayat ini, ya, yang mana kedua-dua ini saya ambil yang versi panjang sebab ada kalimah, ada cerita ataupun ada doa tentang ada kata selawat, ada perkataan salam dan ada perkataan barakah, maksudnya keberkatan. Ucapan selawat ni seperti yang kita maklum banyak versi, ya, tetapi yang paling sebenarnya yang paling mudah dan yang paling difokuskan oleh para ulama adalah ucapan selawat yang ringkas yang kita faham tu, Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang paling pendek dan yang paling ringkas lah. Meskipun banyak sebenarnya versi selawat ni, ya, tapi saya ambil dua ni sebab ada part yang kita perlu bincang. Maksudnya kalau kita perasan ni, kadang-kadang kita dengar mungkin ada tertukar antara soli kan dengan solah, okey. Lepas tu ada guna perkataan salim, ya, salam, kan. Kalau start dengan wasalli ataupun start dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, kan, macam mana contohnya wabaraka ke wabarik, kan, contohnya wasallam ke wasallim. Jadi itu yang saya nak tekankan malam ni. Meskipun kita ada mungkin yang dah jelas, tapi sekadar kita nak berkongsilah apa sebenarnya yang ada pada ucapan tu. Kenapa boleh kadang-kadang kita tertukar, kadang-kadang ya, dengar macam betul tapi daripada sudut tata bahasa mungkin kurang tepat. Jadi itu yang kita nak bincang bersama dengan semualah malam ni. Baik. Kalau kita lihat ya, pertama kadang-kadang selawat itu datang dengan kepalanya ataupun awalnya Allahumma, ya. Allahumma ni
ada cerita syarah yang panjang tapi saya cuba kongsi sedikit lah. Ya. Kalimah Allahumma ni sebenarnya adalah gabungan daripada um, ya, dia merupakan pada asalnya lah adalah Ya Allah. Ya. Itu sebablah kalau kita berdoa, kita akan sebut Allahumma. Ya. Allahumma ya, inna na'udzubika, contohnya Allahumma ajirna minan nar, ya, Allahumma barik. Mesti guna Allahumma sebab berdoa biasanya kita akan gunakan dengan rangkai kata Allahumma, yang mana Allahumma tu pada asalnya adalah Ya Allah sebenarnya. Baik. Bila kita kata Ya Allah di sini, yang Ya ni namanya haraf nida. Ya, haraf nida. Kita ada masukkan rasanya pada modul, saya tak berapa pasti sangat. Ya, ada sebenarnya pada rujukan kita lah, ke saya tak sempat masukkan ya tuan-tuan, sebab dia haraf nida tu dia ni saya tulis dah ya, ada. Alhamdulillah nampak di sini disebutkan ya nida ya, haraf nida. Baik, kalau kita lihat ya, nida ni maknanya apa? Nida bermaksud seruan, panggilan. Ya Allah, Ya Rasul, Ya Latif. Ya, kadang-kadang terjemahan dia terjemahkan literal. Ya, ataupun terjemahannya wahai. Okey, satu. Itu sebablah kalau kita lihat Allahumma, terjemahannya Ya Allah. Nanti kalau ada free, buka buku-buku doa, kita punya buku doa tu bawah ada terjemahan kan. Cuba lihat Allahumma Ya Allah. Sebab asal Allahumma tu memang Ya Allah. Okey. Tetapi dikatakan oleh para ulama dalam doa yang ya-nya digugurkan, ya, yang ya nida itu digugurkan ataupun dihazafkan, tapi dia punya meaning still remains. Makna kekal. Ada ya, ada wahai, ada untuk seru, nida. Baik. Kemudian akan ada pula selepas digugurkan itu dikatakan ditambah mim sabdu ataupun mim tasydid, mim musyaddad ya, dengan baris atas. Jadi kenapa ditambah? Kerana dikatakan ditambah mim ini ya, untuk iwad ya, untuk iwad. Iwad ni kalau kita belajar kelas tajwid ada istilah iwad kan, mad iwad ataupun mad badal. Ya, maksudnya ganti kan, ganti. Jadi yang mim di sini, mim sabdu ni yang baris atas ma itu memang kaedahnya begitu. Selepas buang ya nida wahai, kaedahnya perlu tambah dengan mim sabdu baris atas, iaitu dinamakan sebagai mim iwad untuk menggantikan yang ya yang telah dihazafkan di awal. Tapi ini applicable, ini boleh diaplikasi pada kalimah Allah saja. Ya, pada word Allah saja. Kan? Ya, pada kalimah Allah saja. Okey. Okey, maksudnya dia tak boleh kita aplikasikan pada perkataan-perkataan lain. Khas untuk kalimah Allah. Kan macam contoh saya panggil nama orang kan, contohnya ya Zaidu. Contoh nama orang tu Zaid. Saya sebut ya Zaidu. Contoh kita nak buang yang ya kan, kita nak gugurkan ya. Contohnya kita sebut wahai Zaid. Kita gugurkan ya, lepas tu kata ada kena tambah mim sabdu kan. Kita pun sebut. Contohnya Zaidumma. Kan sebab tadi ada kata bila gugurkan ya yang mim musyaddad, yang fathah, kita perlu tambah kan. Tapi pada kalimah Allah saja, dia tak boleh kalimah lain. Punya khasnya kalimah Allah ni. Tuan-tuan, dalam kaedah pun ada banyak syarah tentang bagaimana qawaid ataupun kaedah tata bahasa ni interact dengan kalimah Allah, kalimah lafzul jalalah. Maksudnya tak boleh sebut Zaidumma ke, macam saya kan nama saya Hakim, Hakimumma ke.
Tapi kalimah Allah boleh. Kan Allah, Allahumma. Itu sebab kita baca Allahumma. Kan Allahumma. Sebab asalnya ya Allah. Tapi bila ya gugur, mim sabdu baris atas kena tambah. Attach dengan Allahu. Dapatlah Allahumma. Ya? Itu maksud daripada penggunaan kita selama ni. Allahumma. Ya Allah. Wahai Allah. Bukanlah maksudnya bila kita tak tahu tu apa, tetapi bila kita baca doa, kita tahu makna Allahumma, bukan itu lebih kita lebih fokus pada doa kita sebab kita baca doa kita faham kan. Macam mana kalau kita baca doa kita tak faham, mungkin di situ ada kurang kita fokus kan, kita tak begitu sepenuhnya menjiwai. Bila kita baca kita tahu dah Allahumma. Okey, baik. Saya bukan nak bincang tu sangat sebenarnya. Okey, saya nak bincang yang lain. Okey. Baik, kemudian isunya kat sinilah ya. Kadang-kadang ada doa sebut Allahumma then baru kalimah ataupun sebut dulu dot baru Allahumma. Mana-mana boleh. Okey. Sekarang ni kena jelas ya, kalau guna Allahumma ya, bermaksud ayat itu dalam konteks doa kan, doa. Bila doa ni ada Arab sebut sebagai talab, sebagai meminta, merintih, merayu, ya. Dia akan guna more kepada fi'il apa agak-agak. Kalau yang kita kata untuk berdoa ya, Allahumma ghfir ya, Allahumma barik ya, contohnya agak-agak guna fi'il mana. Cuba lihat kat sini, saya dah berikan orang kata contohkan kat sini. Apa agak-agak akan lebih guna kepada fi'il amar. Sebab kenapa? Fi'il kata kerja amar ni yang kita biasa dengar, amar ma'ruf ya, perintah kepada kebaikan ya, suruh kepada kebaikan, ataupun kadang-kadang memberi makna meminta, merayu, memohon ya. Amar ada makna perintah ataupun permintaan. Yang saya tik ni permintaan. Jadi maknanya apa? Fi'il amar, perintah boleh, permintaan pun boleh. Baik. Berbalik kepada Allahumma ni, kalau kita berdoa, kita guna Allahumma. Apa maknanya tadi? Ya Allah. Tuan-tuan kena jelas. Kaedah bahasa ni, kalau berdoa, kita guna Allahumma kan. Kalau dalam doa, barik, ighfir, hab, urzuq. Semua tu, doa ni doa. Guna fi'il apa tadi? Takkan madhi mudhari' kot, saya dah tunjuk tadi. Fi'il amar. Fi'il amar. Saya nak tunjuk betapa kita doa selama ni, doa tu ighfir, irham, urzuq, ujbur, lagi-lagi dalam doa ketika duduk antara dua sujud kan ya. Ighfir, irham, ujbur, irfa, urzuq yang kita baca tu. Rabbirfilli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Ya, banyak doa. Maka bila doa akan guna fi'il amar. Tetapi amar tu bukan maknanya perintah, tetapi lebih kepada doa. Itu satu. Baik. Okey. Maknanya bila guna Allahumma, lepas ni semua kena bentuk amar je, amar. Macam mana nak cam amar? Saya pernah maklum. Kita doa ni, doa kepada siapa? Kepada Allah kan? Baik, bila amarnya doa kepada Allah, ya, maka bentuk amarnya adalah patternnya ya, yang mana hujungnya ada berbaris mati. Hujung amar ni biasa baris mati. Irfa, ya, urzuq, ujbur, bentuk amar. Amar biasa hujung baris mati. Kalau dalam konteks doa dan yang seumpamanya. Sebab kenapa? Bila amar, kalau hujungnya
baris mati, dia ada dalamnya, Ammar ni hujung baris mati ada dhamir dalam, Ammar hujung baris mati ada dhamir dalam, ada dhamir anta. Ada dhamir anta. Saya tunjuk kat sini, ya, bila Ammar yang hujung ni kan, Ammar, ya, yang hujung ni baris mati ada dhamir anta. Itu sebablah kita doa, ya, Rabbana ighfir. Ighfir. Oh, ighfir tu Ammar. Hujung baris mati, ighfir. Ampunkanlah, ampunilah, ya. Urzuk, ya, kurniakanlah. Wahab, ya, hab, kurniakanlah, berikanlah. Banyak. Ya, jadi yang kita perlu jelas adalah kalau Ammar dalam konteks doa sekarang kita bincang hujung baris mati. Ya, ada dhamir anta dalam dia. Baik. Itu satu. Dan terjemahan biasanya kalau susah nak cam, lihat pada terjemahan kan. Perkataan ni ada contoh adalah, ada kan ataupun kanlah, sebab fi'il amar, perintah ataupun permintaan biasa ada imbuhannya, ada imbuhan la, ataupun kan, ataupun kadang-kadang kanlah, begitu. Ini nature amar. Fahamkan dulu. Amar maksudnya apa? Perintah ataupun permintaan. Ya, okey. Lepas tu biasanya amar ni banyak bentuk. Tetapi yang kita nak fokus biasanya kalau amar dalam konteks doa, hujung baris mati, dalam ada dhamir apa? Anta. Ya, anta. Ada terjemahan apa? La, kan, ataupun kanlah. Mana-mana. Baik. Sekarang ni di sini, ya, kita nak sebut kalau guna Allahumma, ya, Allahumma, kalau doa selawat tu ada Allahumma, maksudnya berdoa. Bila berdoa kena guna bentuk amar, ya, doa. Boleh tak kita sebut kalau biasanya kita dengar ni solah, ya, solah, ya, ataupun kalimah solli, dia mana-manalah maknanya antara dua ni kan yang memberi makna berselawat, ya, begitulah. Okey. Ya, solah dengan solli. Baik. Di sini awal Allahumma, ya Allah. Baik. Kita nak gunakan solah ke solli? Ini yang kita macam confuse sikit lah. Kan tadi Ustaz kata okey, guna Allahumma, jadi bentuknya adalah more kepada amar kan, amar, hujung baris mati lah, macam tu kan. Okey. Tetapi untuk kalimah solah solli ni agak ada syarah tambahan. Syarah tambahan macam mana? Ya, syarah tambahan macam mana? Okey. Saya cerita sikit, ya. Okey. Sebenarnya agak-agak solah dengan solli ni mana yang amar, yang kita rasa dia doa kan, permintaan kita contohnya kan, yang mana? Solah ke solli? Ya. Sebenarnya kalau kita lihat dia cerita sebenar pada awalnya, asal perkataan tu adalah solah. Solah ni yang di atas ni, yang saya letakkan warna kuning ni, ya, adalah asal untuk kalimah. Maksudnya kata akar. Solah ni yang warna kuning ni kata akar. Baik. Bila kita kata akar, fi'il apa? Madhi, patternnya kosong, tak ada apa-apa tambah, tapi hujung sepatutnya baris atas tapi tak nampak. Sebab kenapa? Hujung ni alif maksurah ni huruf sakit, huruf illah, huruf mad. Pernah ke kita jumpa huruf mad, huruf illah ada baris? Kan dia tak boleh baca sollaa, sollaya, tak boleh. Solah warna kuning ni, ya, sebenarnya kata akar, hujung baris atas ada dhamir apa? Ada dhamir huwa.
di dalamnya. Maknanya dia telah berselawat, begitulah makna umum. Baik. Okey. Solat ni bila kita kata kata akar masuk yang mana ni? Dia masuk yang mana? Maksudnya masuk madhi ke, masuk mudhari' ke, amar ke, yang mana ni? Solat. Bila kata akar tentulah madhi, kata akar, pattern yang ini. Yang ini. Kena ikut kita punya siri baru nampak. Kalau tiba-tiba jam macam tu memang tuan-tuan akan hadapi masalah. Kena ikut siri. Mana yang dah kita kongsi tu ikut. Ulang. Ya. Jadi solat ni fi'il apa? Madhi. Ya, okey, saya tunjuk kenapa kata madhi, kenapa kata akar, kenapa tak kata soli ni kata akar? Baik. Sebab solat tu okey bentuk macam tu dan berdasarkan kepada pattern, kan kita belajar, ya. Kan kita ada syarah, ya, kita ada maklumkan bahawa perkataan bahasa Arab ni setiap kata tu ada pattern dia, acuan dia. Sebut fa'ala dapat bunyi kataba, tulis, qara'a, baca contohnya. Okey. Saya tak ada nak cerita yang lain, takut tak sempat bincang hari ini. Tapi tak apa, kalau tak habis pun kita ada waktu lagi insya-Allah taala. Ya. Hari Rabu, tuan-tuan lapang-lapang kalau waktu kan pukul 8 belajar dengan kita, ambil peluang belajar. Ya, kita tak ke mana kan? Kita ambil peluang ta'allum, ya, belajar. Baik. Jamil, okey. Perhatikan ya. Agak-agak kalimah solat ni ada pattern kan? Kita pun tengok ini pada yang madhi kan. Agak-agak dia masuk yang mana? Ya, dalam banyak-banyak ni. Kan? Kalau kita lihat solat ni tengah-tengah ada apa? Ada baris sabdu. Ya? Tasydid. Mana dalam banyak-banyak ni yang inilah, janganlah tuan-tuan tengok yang lain. Nanti kita tak dapat. Ya, okey. Baik. Yang mana? Yang tengah-tengahnya ada sabdu. Kita akan nampak ya, yang wazan, raqam yang ketiga. Kan? Okey? Apa bunyinya? Fa'ala. Itu sebab saya kata yang solat ni kan bunyinya fa'ala. Ya. Dia punya bunyi solat bunyinya fa'ala, ya, kita kata madhi. Kena alert. Kena nampak. Biar sikit nampak tapi boleh kita nanti ulang. Dapat sikit nanti boleh apply pada kalimah yang hampir. Hampir macam mana? Kata akar tengah-tengah sabdu, dia more kepada wazan bunyi fa'ala macam tu. Okey. Baik, kemudian ya, bila kita sebut bunyi fa'ala, ya, kita masukkan pada kata ni dapat apa? Dapat bunyi ya. Fa'ala akan dapat salla, ya. Fa'ala akan dapat sallaya macam itulah, ataupun sallaa, begitulah. Tapi hujung ni huruf sakit, alif maksurah ni. Hujung ni alif maksurah, alif waw ya tak boleh baris. Bila tak boleh baris atas bawah depan, dia mesti kena baris mati. Itu sebablah kita biasa dengar sallallahu alaihi wasallam. Salla. Ya. Biasanya ya, kalau kalimah yang bunyinya fa'ala ni macam kallama, ada ayat Quran ya, wa kallamallahu Musa taklima, ya, kallama, bercakap ya, ataupun berinteraksi banyak. Jadi maksudnya bila kata akar tengah-tengah sabdu, cek pada wazan nombor 3 akan punya pattern ataupun punya wazan. Biasa sifat 3 ni ataupun wazan 3 ni ada dengan kan biasanya pada terjemahan. Ya, tapi bukan semualah. Ya,
Maknanya bila kata bila word itu ada kita katakan ia bunyinya fa'ala, maka ada dengan pada kebiasaannya, tetapi yang solat ni tak berapa sesuai. Okey. Kita kata terjemahannya berselawatlah, ya, berselawat. Baik. Okey, itu maksud solat, maksudnya berselawat. Berselawat ni banyak maksud, ya. Ada yang memberi maksud kalimah solat ni dia dua makna boleh. Berselawat pun boleh, berselawat pun boleh. Ibadah ataupun bersembahyang pun boleh. Yang kita biasa baca usolli kan dalam lafaz niat tu. Usolli, usolli itu daripada solat ni lah. Ya. Dia daripada solat ni masuk pada ni. Yang yufa'ilu ni. Tapi itu ada syarah lain, saya tak ada nak bincang yang itu. Baik. Okey, solat maknanya apa? Dia telah solat pun boleh, berselawat. Sekarang berselawat. Baik. Jadi saya nak tanya, boleh ke sebut Allahumma solla? Ini bukan soal tak jarang dengar. Tuan-tuan, kaedah kan Allahumma solla, kan solla macam ni boleh tak? Tu sebab tak boleh. Kenapa? Kita tahu dah. Kan. Kita pun tak pernah dengar Allahumma solla. Ya. Okey, sebab ayat dalam konteks doa ada seru Allah, Allahumma. Bila doa kena guna yang amar. Maksudnya macam mana nak dapat kalimah selawat daripada solat ni? Macam nak dapat form yang kalimah berselawat? Ada berselawatlah daripada solat. Gerakkanlah. Gerakkan daripada wazan nombor 3 ni, ya, wazan nombor 3 yang fa'ala, solla, gerakkan kepada, ya, gerakkan kepada yang mana kita nak ambil? Fi'il amar. Fi'il amar. Sebab fikir logik lah kalau berselawat solla wazan 3. Nak dapatkan amar ni berselawatlah, ambillah sifi, ambillah wazan yang 3. Macam tu maksud saya. Kan logik dia. Okey. Baik. Kita pun lihatkan pada kolom menegak nombor 6 ya, yang ada boleh refer. Baik. Tadi yang wazan nombor 3, ya, wazan nombor 3 melentang, ya, melentang, menegaknya nombor 6 ya. Saya kecilkan sikit kot, ya. Okey, begini. Amar yang ini kan. Amar, ya. Wazan 3 menegak 6. Amar. Fa'il. Fa'il. Dengar ya, tuan-tuan, dengar dulu. Okey. Ini bukan kalimah, itu bunyinya. Okey. Kalau kita sebut fa'il, fa'il, fa'il macam tu, ya. Okey. Kita pun masukkanlah kan pada kalimah ni. Okey, fa'il. Cuba masukkan dulu. Bila kita masukkan, ya, dapat pada asalnya adalah, ya, fa'il akan dapat solli. Mana datang ya ni? Ini kamus. Ini kamus. Saya itu yang saya boleh kata kamus. Asalnya fa'il solli. Bantu kita apa yang tuan-tuan faham solli ni? Fi'il apa? Ujung baris mati. Amar. Sekarang ni konteks doa. Maksudnya permintaan doa. Memang ujung baris mati. Kita faham kalau amar, ujung baris mati ni, amar ujung baris mati ada dhamir apa dalam? Tentu ada dhamir berdoa kepada anta, engkau, Allah. Sebab bila doa, ujungnya, ya, barik, ya, ighfir, ujung baris mati. Amar. Baik. Sekarang ni, sol ini maknanya apa? Amar ada tambahan imbuhan apa? Kalau amar? Lah, kan ataupun kanlah. Apa makna sol ini? Terjemahan penuhnya. Berselawatlah. Ya, berselawatlah oleh engkau.
Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kita kena faham kalau kita berdoa supaya Allah berselawat kepada Nabi, ya, itu bermaksud berselawat di sini maknanya apa? Kita meminta supaya Allah memberikan kebaikan. Ya, bila dalam konteks Allah Subhanahu Wa Taala berselawat ke atas Nabi, itu maknanya memberikan kebaikan ataupun memberikan kebaikan hasanah kepada Nabi Muhammad. Itu maksud selawat, Allah Subhanahu Wa Taala berselawat. Ya, baik. Okey. Baik. Jadi soli maksudnya berselawatlah oleh engkau, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita kata macam tu. Baik. Lepas tu jadi apa? Saya boleh kata kalau tulis macam ni, kerja tak habis. Kerja tak habis kenapa? Kena ada lagi satu kaedah. Kaedah macam mana? Kalau amar, ya, kalau perkataan tu amar, kita dah fahamkan itu amar, ya. Soli ni amar, doa, ya. Kalau amar, hujungnya mesti baris mati. Tetapi kalau amar tu hujungnya ada baris mati, dan baris mati tu ada pada kita kata huruf sakit. Macam soli sekarang kan, ya, amar hujung baris mati. Baris mati tu ada pada huruf sakit. Ya, huruf sakit. Iaitu alif waw ya. Yang ya itulah. Maka dan ada dhamir anta. Kalau amar hujung baris mati dan baris mati tu ada pada huruf sakit dan yang kita masukkan dhamir anta, kita perlu gugurkan baris mati itu dengan hurufnya sekali. Saya ulang, kalau amar, ya, hujungnya, ya, sebab nak cerita, Arab tak tulis macam ni, soli. Kalau nak sebut, berselawatlah oleh anta, engkau, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa supaya Allah memberikan kebaikan kepada Nabi Muhammad. Jadi, tak tulis begini. Kita akan tulis dengan sebab amar itu, kalau hujungnya baris mati itu, ya, hujungnya baris mati terletak pada, ya, terletak pada huruf sakit, huruf illah, ya, alif waw ya, ya, begitu, huruf mat lah senang cerita, ya. Maka baris matinya, ya, maka baris matinya dan hurufnya, ya, baris matinya dan hurufnya, ya, kita perlu gugurkan, ya, kita perlu hazafkan, gugurkan. Bila mana amar tu hujung baris mati tu letak pada huruf-huruf mad, alif waw ya, dan yang kita masukkan ada anta dalam dia, memang kaedah menyebabkan kita perlu gugurkan yang baris mati, yang huruf sakit di hujung, huruf mad di hujung. Okey, kita perlu gugurkan, ya, maka baris mati dan huruf mad dihazaf ataupun digugurkan. Itu sebab, ya, jadi apa sekarang ni? Jadi kalimah soli. Nanti kalau ada free, tuan-tuan buka Quran ataupun buka buku-buku doa, cuba cek. Sama tak dengan apa yang kita bincang? Ya, ini tulisan tu kita dah pernah nampak. Kan? Oh, maksudnya kalau kita tak bincang tadi, awal soli tu, soli ada baris mati, tak nampaklah amar dia. Kan sebab amar kita pegang, oh, hujung baris mati. Ada anta, engkau. Tapi soli sekarang ni digugurkan. Sebab amar kalau hujungnya baris mati, dan baris mati itu terletak pada huruf sakit, maka baris mati dan juga huruf sakit perlu ataupun huruf mat perlu di-remove daripada sudut qawaid Arabiah. Maka dapatlah soli. Cuba cek dalam buku-buku nanti, tuan-tuan orang lama biasa banyak koleksi buku-buku doa, kan, cuba cek. Baru kita faham apa makna soli ni. Apa makna soli ni? Fi'il apa?
fi'il amar. Yang belajar je nampak amar. Kan sebab ujung baris mati. Tapi dah digugurkan. Apa maksudnya? Berselawatlah oleh engkau Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang tadi saya kata. Perlu waktu nak faham. Sebab kita pegang amar baris mati. Alih-alih ini tak nampak pula. Okey. Itu sebablah kita baca apa? Allahumma. Boleh ke baca solla? Tak? Tak boleh. Baca apa? Solli. Itu sebablah kalau perasan, setiap kali awal doa, saya baca apa? Saya tak baca wasallallahumma. Kita baca apa? Wasallillahumma. Sebab boleh diawalkan Allahumma tu Allahumma salli ataupun boleh diawalkan amarnya wasallillahumma. Wasalli ya, wasallillahumma. At least kita tahulah apa makna Allahumma, apa beza salla, salli, bila nak guna salla, bila nak guna salli. Sekarang kenapa guna salli? Sebab dalam konteks doa, bila doa kena guna apa? Semuanya kena guna fi'il amar. Mana yang amar? Barakah ke barik? Mana yang amar? Salama ke? Salam ke? Ataupun salim? Nampak? Ya, kadang-kadang kita ni, kadang-kadang kalau kita baca, kita tak perasan sangat, tuan-tuan. Tapi kalau kita dengar orang-orang sebutkan, di situ kita boleh nampak. Ini bukan soal berdosa ke tak berdosa. Maknanya, ini lebih kepada nak mencari ucapan selawat yang tepat, yang kena dengan makna. Kaedahnya begitu. Kalau dalam konteks doa, kan kita berdoa. Kenapa berdoa? Kan panggil seru Allah, ya Allah, Allahumma, doalah. Kenalah guna amar. Kan, okey, lalu kan. Ya, okey, solli, semua itulah. Okey. Ala Sayyidina Muhammad ini tak ada, maksudnya ini ada nanti kita kena bincang, tapi saya cerita ringkas je lah. Ya, okey. Cerita ringkas macam mana. Sayyidina ni, ya, Sayyidina, dia berapa kalimah sebenarnya yang boleh kita nampak. Sayyidina. Ya, ada dua. Ya, Sayyidi. Ya, kalau Arab ni kadang-kadang dia sebut Sid, ya, CD. Ya, CD. Itu Sayyid lah. Ya, Melayu Syed. Ya, Syed Sirajuddin. Melayu tu Syed tu daripada Sayyid. Sayyid ni maksudnya apa? Tuan. Kalau kita tu yang kita terjemahkan junjungan. Kan, junjungan besar. Macam tu. Itu maksud Sayyid. Kenapa baris bawah Sayyidi tak baca Sayyidu, Sayyidah? Apa sebab? Ada haraf jar ala. Okey? Ada haraf jar ala. Baik. Okey. Okey, itu satu. Lepas tu, yang Sayyidi ni, ya, tak ada alif lam, tak ada tanwin, jadi apa? Yang kita faham tu, kata alif lam tak ada, tanwin tak ada, lebih kepada mudhafkan, junjungan siapa kan, ataupun tuan kepada siapa, macam tu. Ya. Apa makna na? Kami, apa namanya? Tuan-tuan. Dhamir muttasil. Ya, refer pada modul. Refer pada modul. Saya nak fokus pada ayat. Refer pada modul pada nota sebelum. Ya, ataupun catat nama dia. Baik. Junjungan besar kami. Ya. Muhammadin. Ini ada syarat tambahan lah. Nanti kita bincang. Kenapa baca Muhammadinnya? Tak baca Muhammadun. Tak baca Muhammadan. Okey. Tapi yang pasti hari ini kita dengar apa? Allahumma tadi, ya Allah. Ya. Tapi kenapa dapat Allahumma? Dah nampak dah. Ya. Ianya gugur. Kena tambah dengan mim sabdu. Dapat Allahumma. Dan kalau guna Allahumma, doa. Bila doa, fi'il apa kena apply? Amar. Semua amar.
Perkataan yang beri makna berkat, beri makna salam, beri makna selawat, pattern amar. Kadang-kadang orang tertukar, ya. Contohnya apa? Ya. Allahumma salli ala dot wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Di situ orang yang belajar bahasa dia boleh nampak kan apa beza dia, betul ke tak daripada susunan bahasa. Doa tu macam mana? Baik tak doanya? Betul tak bacaannya itu? Okey. Baik. Kenapa Muhammadin? Kita biar dulu, okey. Dan kalimah Muhammad ni Nabi Muhammad lah. Okey, Muhammad ni tambahkan ya itu. Ya, ya itu saya terjemahkan, ya. Apa makna tadi Allahumma? Ya Allah. Apa makna salli di sini? Fi'il apa? Amar, berselawatlah. Ini berselawatlah oleh, ya, berselawatlah oleh engkau Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kita berdoa supaya Allah berselawat, ataupun kita boleh baca kalau bukan Allahumma salli, kita boleh baca wa sallillahumma, mana-mana boleh. Ini doa, ya, ini doa bukan ayat Quran. Doa, jadi banyak orang kata bentuk uslubnya, ya. Baik. Berselawatlah oleh engkau Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ala sayyidina Muhammad, ya, ke atas junjungan kami, iaitu Nabi Muhammad. Dan tadi kita ada ceritakan, ya, salli ni fi'il apa? Amar. Kata akarnya apa? Sallah. Itu tolong jelas. Dan kalau jumpa kata akar tengah sabdu, kallama, bercakapkan ataupun menuturkan, allama, mengajarkan, ya, itu contoh-contoh yang ada pada wazan berapa? Wazan 3, ada imbuhan apa? Mendengankan pada kita punya penerangan. Ya, okey, pada terjemahan. Baik. Iaitu Nabi Muhammad ataupun Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Okey, di sini yang ada isunya lah kan. Baik. Wa ala, wa apa maksud wa? Dan, ya, ala araf apa? Jar. Okey, alihi, ya. Ali, ya, alihi di sini sebenarnya ada dua, ya. Ali dengan hi. Ali ni yang kita biasa dengar Ali Imran. Apa maksud Ali? Nama you tempat saya belajar dulu di Jordan, Alil Bait. Apa maksud Ali? Ya, ahli lah, ahli keluarga, keturunan macam tu. Ya, lebih kepada maksud ahli keluarga. Ya, ahli keluarga siapa? Ahli keluarga hi. Apa maksud hi? Nya. Ahli keluarga siapa ni? Nabi Muhammad. Apa nama hi itu? Dapatkan kepada kita nama dengan maksud. Teka-teka. Kita tak dengar pun suara tuan-tuan. Jadi cuba je. Akan tengok nota, ulang, ya. Hi asalnya hu, ya, hu. Apa namanya? Dhamir muttasil. Ya. Kenapa berubah hu kepada hi? Kita bincang-bincang sikit. Kenapa? Sebab sebelumnya ada baris bawah, kan kita bincang hu, huma, hum sampai huna, kan, yang ini kita ada tunjukkan sedikit sebelum ni lah, bentuk-bentuk yang begitu. Okey, okey, bentuk-bentuk yang begitu kita ada tunjukkan sebelum ni, yang ini kan, ya, dhamir muttasil yang hu ni, ya, sampai yang huna ni, ya, mereka semua perempuan. Hanya boleh berubah baris bawah, kan. Hi, hima, him, hima. Dua sebab. Apa sebabnya? Kalau sebelumnya ada baris bawah, ataupun bila? Ya, kalau sebelumnya ada ya baris mati, kan. Dua sebab ataupun
dua keadaan yang menyebabkan ha itu perlu ada alami perubahan. Kalau sebelumnya baris bawah ataupun sebelumnya ada ya baris mati. Okey, 5 ni. Ya, yang ha ni dia tak ada berubah. Dia tetap. Ya, Allahumma ighfir laha warhamha tu. Okey. Ya, ini berubah. Kalau ikut qiraat Hafs bin Asim lah. Baik. Wa sahbihi. Ya, wa ala alihi. Apa maksudnya tadi? Wa ala alihi. Dan kita juga berdoa supaya Allah memberikan ataupun berselawat ke atas ahli keluarga Nabi Muhammad, ya, ahli keluarganya. Wasahbihi, ya, wasahbihi. Saya nak tunjuk sikit lah. Yes, saya nak tunjuk sikit. Itu nanti kemudian lah. Tapi yang wasahbihi ni berapa kalimah? Boleh tak dicubakan kejap? Tuan-tuan, kita tak cuba nanti tak nampak pula kan? Cuba dulu. Macam mana tu? Okey. Wasahbihi. Okey. Baik. Bila kita sebut wasahbihi, kita kata perkataan tu ada 3 lah kan. Okey, lepas tu ada kalimah sahbi dengan hi. Dah fahamlah kan. Wa maksudnya apa? Dan hi hujung maknanya apa? Nya. Kan maksudnya Nabi Muhammad lah. Sahbi ni, maaf ya, sahbi. Ya. Sahbi ni adalah merupakan jamak taksir. Ya. Jamak taksir, apa makna jamak taksir? Plural. Ya, plural daripada mufradnya sahib. Ya, sahib. Saya tunjukkan, ya, sahbi itu plural daripada mufradnya, tunggalnya, singularnya sahib. Sahib ni banyak makna, ya. Pemilik boleh, sahabat boleh, kat sini sahabat. Ya, sahbi ni maksudnya apa? Sahabat. Macam tu. Dalam kamus, ya, saya tulis sekejap. Dalam kamus, ya, sahib. Kalau ada kesilapan tu mohon maaf lah tuan-tuan ni, sebab kadang-kadang ada syarat tambahan. Ni. Ya, nampak tak kat sini? Alhamdulillah lah. Ya, dapat nampak, ya, sahib al-jama'. Apa maksud jama'? Plural. Nampak tak? Jama' dia banyak. Ashab, ashabul kahfi, sahabat. Melayu kalau sahabat ni seorang. Kan? Kalau Melayu sahabat ni seorang. Sahabat saya. Arab sahabat jama'. Melayu sahabat orang, Arab banyak. Jadi jangan kita kiranya ada aspek lain kita kena fahamkan dalam sudut bahasa Arab. Sihab ataupun sahbah, ya, ataupun sahab ataupun suhbah. Nampak tak kat sini? Sahab. Okey, sahabat-sahabat. Maksudnya para sahabat lah, kan? Para sahabat yang hidup, ya, sezaman, ya, dengan Nabi, ya. Jadi sahbi. Ya, sahbi. Baik. Okey, sahbi. Okey, maksudnya sahabat-sahabat, begitulah. Okey. Kenapa kat sini dibaca, ya, sahbi? Kenapa tak dibaca sahbu, sahbah? Fahamkan macam ni. Okey? Dia kita pernah bincang sebelum ni, ya. Kalau jumpa waw, ya. Kalau jumpa waw ataf, ya, jumpa waw ataf, lepasnya tu ada isim, ya. Jumpa waw ataf, lepasnya tu ada isim, ya. Isim tu namanya adalah ma'tuf, ya. Ma'tuf ni bermaksud perkataan yang datang lepas daripada waw ataf, jumpa waw ataf, lepasnya tu isim. Isim tu i'rabnya ma'tuf. Ma'tuf ni ada satu sifat dia. Dia just follow. Arab sebut tawabi'. Tawabi'. Dia follow apa? Contoh, saya ambil ini, ya. Saya ambil yang ini. Wa ala alihi wa sahbihi kat sini saya ambil.
nak minta pandangan lah kan. Okey. Okey, kita pecah-pecahkan sekejap sebab nak tunjuk. Okey. Sekarang ni mana yang ma'tufnya, mana yang kata yang lepas saraf ataf tu. Kita nampak kalimah sahbi. Kan sahbi. Ya. Okey. Sahbi ni i'rabnya apa? Ma'tuf. Apa maksud ma'tuf? Kata lepas saraf ataf. Macam itulah. Okey. Dan dia ada sifat tawabi'. Tawabi' ni maksudnya perkataan tu contoh sahbi, baris hujungnya kasrah, dia akan ikut. Dia akan ikut, just follow, ikut je. Baris hujung, baris akhir, kata yang sebelumnya. Jadi begitu. Maksudnya apa? Kalau ditanyakan, kenapa sahbi? Ya? Kalau tanya kenapa Ali? Ya? Kenapa Ali kat sini? Kita dapat sebab haraf jar ala. Kan? Bacaannya. Tetapi sahbi, kenapa baca sahbi? Tak baca wasahbu? Kan? Boleh juga. Umum wasahbah. Sebab kita tahu. Ada waw ataf, lepas ni isim, labelkan ma'tuf. Ma'tuf bermaksud word yang came up datang lepas waw ataf. Bila ma'tuf itu, i'rab kata sahbi itu ma'tuf. Ma'tuf ada ciri satu. Ada satu cirinya, iaitu ma'tuf adalah ada ciri, ada ciri ataupun ada karakter tawabi', just follow. Kalimah yang mana-mana kita kata itu ma'tuf, ini ma'tuf, ujung dia jadi begitu, atas bawah dan seumpamanya, sebab dia akan ikut je. Baris hujung, baris akhir, kata yang sebelumnya. Kalau ditanya, kenapa sahbi kat sini? Sebab kenapa? Ma'tuf ada sifat tawabi' dalam sudut i'rab bahasa. Dia follow mana? Dia tawabi' just follow yang mana? Takkanlah follow yang hi ni, tuan-tuan. Ya, yang hi ni ada cerita lain kan, yang hi tu kita dah faham. Dhamir. Ni mestilah follow yang kita kata follow kalimah Ali ni. Dia mesti follow isim dengan isim lah. Maksudnya dia tak ada follow yang hi ni sebab hi ni dhamir kan. Dhamir tu ada isu mabni lah, itu aspek lain. Maksudnya kalau ditanyakan kenapa sahbi, sebab i'rabnya apa? Ma'tuf ada sifat tawabi' just follow, ikut baris hujung kata yang sebelumnya, ikut baris akhir kata yang sebelumnya. Ali, sahbi. Contoh, kalau alu, alu, kita baca apa? Sahbu. Akan sahbu. Yang ini kena berubah lah kan. Yang ini kena tetap kepada hu balik lah. Sebab kita faham. Yang ha tu dia berubah kalau sebelumnya baris bawah ke kan. Ataupun sebelumnya ya ke. Nanti kita tunjuk contoh yang ma'tuf ni. Kita lalukan kejap. Ya? Okey. Jadi jelasnya kenapa baca sahbi. Apa makna sahbi tadi? Para sahabat. Maknanya apa? Kita juga berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah Subhanahu Wa Taala berselawat kepada para sahabatnya, para sahabat Nabi yang satu zaman dengan Nabi itu, yang mendampingi Nabi. Nah, begitu. Wasahbihi. Tibalah sampai saatnya, sampai kata yang ini kan. Ini wah yang kita faham ataf dan tu dot wah lagi. Okey. Kita nak guna apa? Kan kita nak gunakan apa? Sekarang ni ada choice, sama ada yang kita biasa dengar apa? Barakah kan, ya. Barakallahu fik, ya. Tuan-tuan pun biasa sebut kan, kita biasa dengar juga ya, barakah. Okey. Okey. Lepas tu kita biasa dengar juga barik kan, dalam doa ketika kita makan kan, Allahumma barik. Itu yang saya nak tanya. Guna apa?
Guna apa di sini? Barakah ke barik? Ini kalau bincang nampak macam dapat, tapi nanti bila dibaca akan dengar macam-macam versi. Dia tukar-tukar. Sekejap kalau guna soli, barakah lah. Guna soli lagi, barik pula lah. Tapi kita dah tahu apa yang perlu. Ini tolak tepi dapat ke tak dapat terjemahan, cakap Melayu, berkat, okey. Tapi saya nak tanya, ayat sekarang atas ni konteks apa? Doa. Sebab ada Allahumma. Bila ayat konteks doa, verb-verb yang kita guna kena tally. Kena guna apa? Madhi ke, mudhari' ke, amar? Amar. Sebab amar maknanya apa? Perintah ataupun permintaan, doa. Ini kalau ikut kelas kita saya dah 4-5 kali ulang ni, tuan-tuan. Dah boleh agak. Mana yang amar? Kita nak kena guna amar kan sebab Allahumma ni. Barakah ke barik? Kita detailkan. Tentulah amar hujung baris siapa? Mati. Nampak tak? Pegang tu je dah nampak terus dah. Kadang-kadang tertukar. Ya? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa baraka, wa barik. Awal guna solat tadi. Macam mana kan? Nampak? Jadi, kita tahu. Ya, awalnya ataupun asalnya guna soli. Ya, soli. Konteks doa. Ya, konteks doa. Maka akan guna barik. Barik. Ini tak bincang lagi kan mana maksudnya masuk wazan yang mana kan. Dalam banyak-banyak ni masuk wazan yang mana. Tapi pegang. Pegang apa? Amar hujung baris mati. Apa dhamir dalam kalau amar hujung baris mati doa? Berdoa kepada anta engkau Allah. Itu sebab kita baca Allahumma barik lana. Kita tak baca Allahumma barakalana. Perasan tak tuan-tuan? Kita boleh belajar daripada doa yang kita biasa baca. Barulah kita baca tu, kita menjiwai apa yang kita baca. Bukan sekadar baca itu je macam tu. Kan kita boleh fahamlah makna yang kita baca tu. Kita boleh fokus apa yang kita doa. Kan lebihlah kita khusyuk dalam kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi barik. Belanja saya. Apa maknanya? Apa yang tuan-tuan faham barik ni? Amar ada baris mati anta. Amar kena ada apa? Imbuhan. La, kan, ataupun kala. Apa maksud barik? Berkatilah oleh anta. Ya? Engkau Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Kita minta Allah supaya ya, berkati ya. Berkati Nabi Muhammad, berkati ahli keluarganya, berkati para sahabatnya, beri keberkatan. Wahai engkau Allah kepada Nabi Muhammad. Baik. Kan barik. Ya. Okey. Maksudnya boleh ke baca, kalau dah awal tu guna soli, boleh ke baca Allahumma sholli ataupun wasallillahumma ... lepas tu wa ala alihi washabi wa baraka. Boleh tak awal guna soli, amar, doa, lepas tu baraka. Boleh tak? Tidak sesuai. Tidak sesuai lah, tidak tepat. Sebab amar, semua kena guna amar. Macam tu. Doa, barik. Okey? Baik. Okey. Lepas tu, ini. Okey, biasa kita dengar apa? Salam lah kan. Kadang-kadang tertukar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa sallim. Macam tu. Ya, okey. Sebenarnya kalimah ni, ya, dia dua kemungkinan pun lah kan yang kita biasa dengar. Sama ada salama ya, ataupun kita katakan ya, salama ataupun salama ya,
saya tunjukkan satu lah ya, salama contohnya kan kat sini ya, salama ataupun kita kata salama ni, sekejap ya saya besarkan sikit salama. Okey. Nak tanya, salama ni apa kelas kata? Maksudnya madhi ke, mudhari' ke, apa dia punya kelas? Okey, baik. Tadi kita kata kalimah salam ni kan, okey, word salam ni kalau kita lihat word salama ni apa yang kita nampak? Maksudnya kita kata dia bentuk apa kan? Hujung baris atas ni fi'il apa? Madhi, kataka tak? Kataka, dhamir apa dalam? Huwa, nampak tak? Tadi ada bincang tak? Kan kita ada bincang dengan tuan-tuan tadi apa? Solla. Tadi saya belanja amarnya. Barik pun saya cerita terus. Ini nak tunjuk. Kan? Nak tanya, boleh tak baca salama? Salama ni yang kita biasa dengar tu lah. Sallallahu alaihi wasallam. Kita baca salam sebab waqaf. Salam tu salama ni. Amar. Madhi. Salam, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam alaihi. Ya? Dalam tarawih kan yang kita sebut bulan Ramadan tu. Salam tu salama ni tapi kita waqaf. Okey? Fi'il madhi. Ingat tak tadi kita bincang kalau kata akar, tengah-tengahnya ada sabdu, wazan berapa? Sabdu ni kan nampak macam nombor 3 kan? Saya beri tips. Sabdu ni macam nombor 3 kan? Sabdu tu macam 3, wazan 3. Saya buat kat sini, wazan 3. Nampak tak? Okey? Jadi bila kita sebut begini, itu yang saya tanya tu lah. Okey, itu yang saya tanya tu. Saya bertanya kepada semualah kan secara umum. Boleh ke sebut tuan-tuan ya? Kalau awalnya kita dah sebut salli ya, Allahumma salli ataupun wasalli, boleh ke sebut ujung wasallama ataupun wasallam? Boleh ke tak boleh? Tentulah tidak sesuai. Sebab kenapa? Ayat selawat dalam konteks doa. Bila doa kena guna apa? Amar. Nampak tak ni? Beza. Ya? Baik. Okey. Jadi, nak buat macam mana? Nak dapatkan amar. Tadi saya beri terus, kita cuba cari sekarang. Apa amar untuk salama ni? Salama ni maksudnya apa? Ada huwa dia, ya, madhi, telah, ada me dengan kan. Dikatakan salam ni, ya, cakap Melayu lah, salam sejahtera, maksudnya memberikan kesejahteraan, ya, memberikan keselamatan, kesejahteraan, keamanan, lebih memberi maksud, ya, ada me dengan kan jugalah, ya, tetapi dia me dengan kan tu memberikan ya, kesejahteraan, begitu. Sebab kita biasa dengar ucapan selawat salam ni, tapi kita kadang-kadang kita mungkin terlepas pandang. Tuan-tuannya apa bezakan? Ya? Salla ya? Dengan solli, baraka, barik. Baru nampak, baru kita kata kita tahu cara kita guna dalam ucapan selawat salam. Ini saya masukkan yang versi panjang sebab biar nampak. Kan kadang-kadang kita sebut dengan berkat. Maksudnya apa? Makna barik tadi, barik. Ya? Berkatilah oleh engkau. Kan. Jadi kita pun kata wasallama, boleh ke kata barik wasallam? Maklumlah dah terbiasa sebutkan ya. Sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang tertukar kat ujung tu. Tapi kita faham tak boleh baca salam kan, salama. Sebab ibu-ibu ayah dah tahu dah skill kita nak tentukan. Macam mana nak dapatkan amar dia? Nak dapatkan salama tu versi amar. Bukalah pada modul ni nombor 3. Macam tadi kan kita dapat ya. Fa'ala, fa'il kan yang ini. Fa'ala, fa'il. Fa'ala, fa'il. Bentuk madhinya fa'ala. Ya. Madhinya itu kita kata fa'ala ya.
lepas tu dia punya amarnya itu, ya, amarnya kita kata fa'il. Macam tadilah yang kita bincang solar tu, tuan-tuan kan, solar, soli, macam itulah kan. Macam mana nak sebut? Kalau kita nak sebut versi amar kan, sebab nak kena masuk amar ni pada sin lam dengan mim ni, sebab dah tahu dah konteks doa. Jadi kita ambil bunyi fa'il. Sebut wazan fa'il tu, ya, sebut fa'il, masukkan bunyi dengan baris. Dapat apa? Ya, fa'il akan dapat salim. Fa'il salim. Nampak tak? Baru kita jelas. Nak tanya, ada beza tak salama dengan salim? Ada. Mana yang amar? Salim. Ini tolak tepi terjemahan sebab ibu-ibu ayah-ayah dah tahu. Amar ni macam mana? Ujung ada apa? Mati. Barik, ighfir, irham, urzuk. Ada dhamir apa dalam? Kita doa kepada siapa? Anta, engkau Allah. Yang ada dalam. Yang belajar dia boleh baca. Dia nampak. Jadi, kita akan sebut salim. Apa ucapan yang betul? Allahumma salli ataupun wasallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik ke wa baraka. Kalau awal guna salli amar, barik ke barakah. Kalau awal guna salli, barik amar. Salim ke salama, salim, lim, amar. Sebab selawat itu ada Allahumma berdoa bergantung kepada awal. Kalau awal ada Allahumma, awal ada guna salli amar, maka semua dalam konteks doa. Berkatilah. Ya? Salim ni apa maksudnya? Takkanlah nak terjemahkan ini lagi. Nak terjemahkan apa salim ni? Amar ada apa imbuhan? La, kanlah. Apa maksudnya? Salim. Berikanlah kesejahteraan ataupun sejahterakanlah oleh engkau Allah. Berikanlah kesejahteraan, berilah kesejahteraan oleh engkau Allah kepada Nabi Muhammad, kepada ahli keluarganya, kepada para sahabatnya. Nampak? Okey. Satu. Yang ini simple je. Okey. Yang ini simple saja sebab mengulang isu yang sama kan. Harapnya dapatlah ya ibu-ibu ayah-ayah jelaskan, saya ulang. Ini lagi beberapa minit ni saya nak tanya je. Kan tanya nak ulang-ulang sikit. Kita tak bincang semua. Tuan-tuan ya, saya bincang sikit. Nak bincang semua tu betul-betul memang ada nanti waktu lain kita boleh bincang lagi. Maksud saya i'rab. Tadi kita baru dengar Allahumma kan, konsep kalau kata akar tu tengah-tengah sabdu wazan 3 ada me dengankan salla, baraka, salama, ma'tuf tadi ada unsur just follow ya. Okey. Baik. Kalau ini saya nak tanyalah ya. Okey. Kadang-kadang kita dengar juga kan wasallallahu, kalau kita doa kita aminkan ya, imam baca, tuan-tuan ada sebut wasallah. Solla dulu. Nak tanya, solla ni word solla di sini, ya, isim ke fi'il? Fi'il apa? Madhi ke mudhari' ke amar? Dah bincang dah. Dia merupakan madhi kata-kata sepatutnya hujung baris atas pada huruf illah mad alif maksurah. Tapi tak nampak. Sebab kenapa? Huruf sakit tak boleh baris depan atas bawah. Mesti baris mati. Salla. Atas wazan apa tadi yang kita bincang? Dia terbentuk atas wazan apa? Macam salla, sallama, allama, karrama, dakhala, kattaba. Wazan apa? Fa'ala. Ada me dengan kan.
Tetapi di sini kita terjemahkan kepada berselawat. Ya, kena faham tuan-tuan. Berselawat ya, di sini berselawat ya, di sini berselawat memberi maksud memberikan kesejahteraan, memberikan, kita kata memberikan kebaikan kepada Nabi. Baik. Nak tanyalah sikit ya. Solat ni fi'il madhi. Kenapa kalimah Allah ni kita baca wasallallahu? Kenapa tak baca wasallallaha? Wasallallahi. Jangan lupa. Jangan lupa tuan-tuan. Apa tu? Apa yang jangan lupa tu? Okey, baik. Ini solat fi'il. Ya, ini rujuk modul. Solat fi'il. Bila fi'il kena cari apa? Fa'il pelaku. Kita nak tahu fa'il kan. Siapa yang berselawat, siapa yang memberikan kebaikan. Fa'il apa hukumnya? Kita pernah belajar. Kalau perkataan tu ada hukum fa'il pelaku, perkataan tu hukum fa'il pelaku, apa efek daripada fungsi word itu fa'il, yang mana bila fa'il ni akan menyebabkan word itu ada hukum tertentu. Apa hukum dia? Fa'il apa kena hukum dia? Fa'il hukumnya sampai bila-bila menyebabkan kata-kata itu, ya, isim-isim itu perlu datang dengan marfu. Apa makna marfu? Dhamma. Tak bincang pun dah tahu siapa yang berselawat, siapa yang memberikan kebaikan. Tapi nak tanyalah kenapa Allahu ni? Sebab kenapa kalimah Allah itu, lafzul jalalah itu adalah fa'il rupanya, pelaku. Untuk kata kerja apa? Solat. Maknanya apa? Solat dalam ada apa? Dalam solat ada apa? Huwa. Huwa itu Allah. Allah itu huwa. Sama entiti. Pegang. Kalau bincang fi'il ada fa'il. Fa'il, pelaku-pelaku, bentuknya apa? Akan ada bentuk isim marfu, isim marfu, isim marfu. Okey? Tak perlu, saya bukanlah kata, bukan larang tuan-tuan hafal, tapi fahamkan benda, faham dulu. Bila kita faham ni, kita mudah. Kan, sebab kita faham, bila kita faham tu, kita nak ingat pun cepat, kita nak rujuk pun cepat. Ini fa'il. Apa maksud fa'il? Pelaku marfu. Apa makna marfu? Dhamma. Okey? Pada formula pun ada sebut, ya. Saya tak termampulah nak cerita semua pada ibu-ibu ayah-ayah. Kalau yang ada nota, refer, cuba-cuba sikit-sikit supaya kita ada pertambahan lah yang memberi manfaat kepada kita, yang dapat kita guna. Asal jumpa fi'il, itu kita nak kena sentuh-sentuh sikit lah. Orang kata ada kerja, ada sibuk sikit dengan benda tu. Ni kan nombor 12 kita ada sebutnya. Kalau fi'il tu ya ada dhamir huwa, hiya, fa'ilnya bentuk isim marfu, ya, pada rumus nombor 12. Itu sebablah ya dhamir ada huwa, hiya, fa'il bentuk isim marfu. Macam contoh solat ni ada huwa, ya, fa'ilnya bentuk isim marfu, nampak dhamma. Kalau tak bincang kita tak berapa nampak. Tapi bila kita bincang, kita dapat jelas. Baik. Ayat ni, dia doa tak? Dia sebenarnya berdoa tak? Ya? Memanglah ada yang kata dalam konteks doa juga. Tapi maksud saya, dia start dengan solat. Solat tu fi'il yang berkaitan doa tak? Yang amar ke solat di awal ni. Ya? Berkaitan dengan madhi. Maknanya nanti word yang berkat, word yang beri kesejahteraan kena bentuk apa? Madhi. Itu caranya. Itu cara dia. Okey. Apa makna ala? Atas saraf dar. Ya? Sayyidina. Apa makna sayyidina tadi? Kita dah bincang. Ya?
junjungan kami, ya, Muhammad, iaitu Nabi Muhammad, wa ala, apa makna wa ala? Dan ke atas, alihi, apa makna alihi? Ya, ahli keluarganya, wasahbihi, ya, wasahbihi. Baik, wa dan sahbi, nak tanya akhir. Sahbi ni isim, ya, sebab baris bawah, alif lam tak ada, tanwin tak ada, mudhaf, para sahabat, para sahabatnya, para sahabat Nabi. Sahbi ni kenapa majrur ataupun kasrah? Tadi ada bincang. Sebab bila ada waw ataf, lepas ni ada i'rab ma'tuf. Apa makna ma'tuf? I'rab untuk kata sahbi tu. Apa makna ma'tuf? Perkataan yang datang sesudah haraf ataf waw. Apa hukum i'rab ma'tuf? Ya, ma'tuf ni cirinya kena pegang. Just follow, ikut je. Tawabi', ikut je. Ikut apa? Kalimah sahbi tu yang kita kata ma'tuf tawabi' tu, ya. Ma'tuf yang tawabi' tu, word sahbi tu ada baris bawah, ya, yang mana ada baris bawah di hujungnya kerana ikut baris akhir, baris hujung kata yang sebelumnya, kan. Kalau contohnya ala, ahli keluarga, ya, ala. Contohnya kita kata ahli keluarga ala, kita akan sebut apa? Wasahbah. Begitu, ya. Ali sahbi. Macam tu. Tolong bukan hafal, tolong tuan-tuan fahamkan. Dah banyak kita ulang, ya, jadi boleh nampak. Okey. Nak tanyalah, ya, ni. Kita nak baca apa? Ya, kalau kepala ucapan salawat salam tu salla tu apa? Fi'il madhi, kan. Salla, fa'ala. Nak guna apa ni? Ya, ni. Nak sebut apa? Boleh ke sebut barik? Kan maklumlah, dah terbiasa dah dengar, kan. Barik, Allahumma barik, ya. Boleh ke baca salim? Ya, salim. Boleh ke? Kan. Boleh ke? Tidak sesuai. Sebab kenapa? Ucapan salawat salam pada kebiasaannya pola yang sama bergantung kepada perkataan pertama tu solla ke soli, madhi ke amal. Kalau madhi je. Kalau amar doa je. Ini banyak. Bukan kata apa, tuan-tuan. Kadang-kadang ya, yang membaca tu mungkin terlepas pandang. Ya, ini bukan soal. Ini nak cari sebutan ucapan yang tepat. Itulah cara dia, kan. Jadi itu saya tanya, boleh ke baca barik salim? Mesti tuan-tuan dah nampak, kan. Tak sesuai. Sebab kenapa? Nampak janggal lah awal madhi, ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala berselawat. Lepas tu barik salim. Barik salim ni apa? Fi'il apa? Hujung baris mati. Amar. Nampak tak? Dia tak teli. Awal guna madhi. Salla. Alih-alih amar. Bukan cara macam tu. Ini standard punya qawaid dalam selawat. Itu cara dia. Ya, memang kaedahnya begitu. Nak sebut. Baik. Jadi apa yang kita nak sebut sepatutnya? Barik ni. Ya, saya tunjukkan barik ni dapat daripada mana. Nak bincang terus sebenarnya boleh, tapi nak tunjuk sikit lah, kan. Nanti lebihlah kita nampak, kan, macam tu, ya. Amar ni banyak-banyak ni, ya. Okey, amar yang banyak-banyak ni, yang ada garis panjang-panjang ni, yang warna merah ni, ya,
Barik. Barik. Ya, barik. Dia ikut bunyi mana? Dalam banyak-banyak ni, tuan-tuan. Cuba teka. Kan. Takkanlah nak kata fa'il kan. Yang contoh barik ni. Kenapa saya nak bincang barik ni tiba-tiba? Sebab bila dapat yang salah satu ni, dapatlah kita pergi wazan berapa akar dia kan. Katalah cari madhi. Sebab awal guna solat madhi. So dekat salam kanlah madhi juga. Nak bincang terus tu dah dapat. Saja nak tunjuk. Kan? Okey. Mana? Barik lebih kepada bunyi fa'il. Kan? Barik. Barik. Fa'il. Dapatlah bunyi barik. Begitu. Tapi boleh ke sebut, kalau kepalanya solat boleh ke sebut barik? Tuan-tuan dah ada jawapan. Okey, baik. Jadi sekarang kita kena buat apa? Carilah ni sifat berapa, wazan berapa? Wazan ar-rabi', yang keempat. Nak guna yang mana? Sebab awal guna solat madhi yang normal, nombor 1 rakam wahid, rakam awal, maka kita gunakan yang wazan rabi' yang ini. Ya. Fa'ala. Kan? Kan tadi daripada fa'il barik. Garislah sepanjang-panjang ni, garis kan. Garis. Dapatlah ini. Kan? Ini. Dah. Sampai word tu pun saya dah terbaris dah. Kejap. Ni. Ni. Kan? Yang kita petak ni. Ya? Fa'ala. Maksudnya, word berkat yang kita kena guna, word berkatnya yang form fa'ala yang fi'il madhi. Apa bunyinya? Yang kita biasa dengar lah kan. Fa'ala, fa'ala, fa'ala. Dapat baris apa? Ya, dapatlah baris fa'ala, fa'ala. Dapatlah baris fa'ala baraka. Itu sebab kita sebut wa baraka. Sepatutnya kalau kepalanya solat baraka. Ini kadang-kadang ada baca wa sallallahu ala, awal dah solat tu madhi tu, wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Dia tak teli. Dia tak teli. Sepatutnya solat madhi barakah. Ya, apa makna barakah? Dia ada huwa madhi hujung baris atas telah memberkati. Itu cara dia. Salim ke? Tidak. Kan? Tuan-tuan pun dah tahu. Okey. Sepatutnya apa? Yang salim ni fa'il ni kan? Yang kita bulatkan ni ya. Salim ni fa'il ni. Maka kita pergi kepada apa? Sepatutnya fa'ala. Wazan 3. Wazan 3. Fa'ala. Apa bunyinya? Fa'ala, fa'ala. Salama. Yang kita biasa sebut tu salam. Itu sebablah kita baca ya, Nabi Muhammad ataupun Rasulullah sallallahu ya. Sallallahu. Dah faham dah kenapa hu? Kan? Fa'il, marfu. Sallallahu alaihi. Ke atasnya wasalim ke salam. Sepatutnya salama. Ya, sepatutnya salamalah, asal dia salama. Ya, tapi kita baca ya, Nabi Muhammad sallallahu. Dah faham dah Allahu. Kenapa dhammah? Alaihi, ke atasnya. Wasallama. Tapi waqaf wasallam. Patutlah sebut solat madhi. Salam kita tak sebut sallallahu alaihi wa sallim. Kan dah guna solat, kena madhi je. Macam tu. Kan solat awal madhi, salama. Kan madhi hujung baris atas, salama madhi baris atas, baraka madhi. Itu sebab saya kata tuan-tuan kena tangkap apa yang kita kongsi. Dia punya key tu. Nak kenal amar macam mana? Baris mati. Nak kenal kata akar,
Madhi ada wa pattern kosong macam mana? Baris atas. Kadang-kadang tak nampak solah sebab huruf illah. Itu cara dia. Baik. Yang kedua punya ucapan apa? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ya, wa sallam. Sallama waqaf lah wa sallam. Ya. Maknanya apa? Kalau guna salli, ya. Kalau guna salli, apa maknanya? Berselawatlah oleh engkau Allah guna baraka ke barik? Barik. Salama ke salim? Sebab awal dah guna salli tu. Amar. Bila amar semua kena amar je doa. Salama ke salim? Salim. Begitulah sebaliknya. Kalau guna salla, ya, wa sallallahu ala, ya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi guna salla. Salla fi'il apa? Madhi akal tapi hujung tak nampak. Guna apa? Barik ke barakah. Kalau awal guna madhi, semua kena guna madhi. Mana madhi? Barik, barakah. Barakah. Mana madhi? Salim ke sallama? Sallama. Ya. Maknanya apa sallama ni? Ya. Dia sallama maksudnya ya dia Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kesejahteraan, ya, memberikan keselamatan, keamanan, tetapi lebih kepada maksud kesejahteraan lah. Tu. Jadi boleh bezalah ya, harapnya lepas ni dah boleh nampak ya dua contoh ni ya. Allahumma salli wa sallillahum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Awal guna amar, semua amar doa. Kalau ucapan selawat starting dengan statement ataupun pernyataan yang form madhi, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa apa? Baraka wa sallamah ataupun wassalam. Awal guna madhi dalam ucapan selawat salam sampai hujung madhi. Itulah kaedah sebenar dalam kita nak memberikan nak menyebut ucapan selawat dan juga salam dengan guna kata salla, salli, baraka, barik, salama, salim bergantung kepada awal. Awal guna madhi, semua madhi. Awal guna amar, doa, semua amar bentuk dia. Baik. Cukup untuk setakat itu. Minggu depan kita sambung lagi. InsyaAllah ta'ala. Kita akhiri kelas kita dengan doa. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam pengajian yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.